Tanda kiamat yang 64 daripada Sayyidina Anas. Nabi SAW bersabda, siang dan malam tidak akan berlalu sehinggalah orang yang paling bahagia di dunia ialah Lukang ibn Lukang. Benda apa pula dah, macam nama baju pun. Dia dengar elok. Lukang ni perkataan yang tak elok. Satu, kenapa dia bin? Akan mai satu masa kamu akan tengok dalam kehidupan ketika itu, jahat, anak jahat dialah yang paling bahagia sekali di dunia. Dia jahat, pak dia pun jahat, dia yang paling kaya dan paling terkedepan sekali dalam masyarakat dan negara, negeri dan negara. Senang faham tu. Dia jahat, pak dia jahat. Lukang bin Lukang, Lukang tu anak jahat, bin Lukang, Lukang yang kedua tu ayah. Nabi nak beritahu, kata kamu akan tengok nanti sampai satu masa nanti yang jahat ni sampai keturunan pun jahat, depa ni lah yang paling bahagia sekali dalam dunia. Mereka lah yang paling banyak mengut kekayaan. Mereka lah yang paling terkehadapan. Mereka lah yang paling tu lah. Simple je Nabi sebut kan. Subhanallah. Yang ni sebagian ulama kata akan berlaku nanti. Sekarang ni bibit semua orang tengok kan, nampak bibit dia kan. Nampak dah bibit-bibit dia. Sayyidina Umar ketika dia waktu dia ditosok 3 kali tu, keluar darah semua perut dia, di sebelah kiri 2, di depan 1. Orang melihat ketika itu antaranya untuk menaikkan anak dia, iaitu Abdullah, untuk jadi khalifah. Tapi Sayyidina Umar tolak dan larang dengan tegas lah. Dia kata cukuplah seorang daripada keluarga Al-Khattab untuk menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanggungjawab yang banyak. Bukan benda tu, bukanlah benda yang dikejar lah oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Lukang bin Lukang ni perkataan yang tak elok, merujuk kepada satu orang lelaki ataupun perempuan yang tak elok. Dia tak elok, ayah dia pun tak elok juga kan. Dan mereka ini ketika itu yang paling kehadapan dalam masyarakat. Okey dah. Kemudian 65, masjid menjadi tempat persinggahan. Masjid menjadi tempat untuk lalu saja. Masjid jadi tempat untuk macam tu lah. Sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid-masjid dianggap sebagai jalanan. Tu lagi tak faham tu kan. Tuan-tuan tulis kat jalanan tu, Nabi sebut ni jadi tempat ni macam ni. Ni masjid contohnya, itu pintu, yang tu pintu. Orang main masjid sebab nak lalu kot tu lah, nak pergi belah tu. Nabi nak beritahu satu masa nanti masjid ni, satu masa nanti kalian akan melihat masjid jadi tempat untuk melintas. Orang panggil apa? Masjid menjadi tempat untuk shortcut. Untuk jalanan tak kena ni. Terjemahan sebagai jalanan tak kena. Tuan-tuan kena garis sikit bawah tu. Dia bukan sebagai jalan, sebagai laluan. Sebagai laluan sahaja kan. Berlambak dah masjid macam ni. Tuan-tuan pergilah tengok kan, siapa-siapa yang keluar negara lagi lah, masjid-masjid yang masjid, memang masjid dibina untuk masjid tapi jadi untuk laluan. Bahkan kadang tu masjid tu duduk di, saya tak payah temput lah, tak payah sebut lah 2-3 tempat masjid yang sangat besar. Dia pasar pula kan, memang orang lalu saja. Betul-betul yang Nabi sebut, kalian akan melihat bukan tempat untuk orang singgah solat, tempat orang untuk laluan saja. Keluar pintu tu habis. Telah berlaku pada zaman ni. Kemudian 66 dia ni, mas kahwin dan kuda menjadi mahal kemudian murah. Apa dia ni, naik turun ni. Macam ni huraian dia. Kita tengok Kharijah ibn Samt Al-Burjami berkata, kami keluar bersama Abdullah dari rumahnya ketika imam sedang rukuk, maka kami pun rukuk. Kemudian kami bergerak sampai ke saf salat. Lalu ada seorang lelaki yang juga lewat, masbuk, memberi salam kepada Abdullah. Assalamualaikum ya Aba Abdurrahman. Maka Abdullah menjawab, Allahu Akbar, benarlah Allah dan Rasulnya.
Selesai solat kami bertanya Abdullah, wahai Abu Abdurrahman, apakah salam lelaki tadi membuat engkau tergamam? Jawab Abdullah, benar, kerana ada hadis. Tengok panggil sahabat. Sahabat bila ada keadaan yang ada hadis Nabi, dia terus sebut di mana sahaja keadaan itu. Subhanallah. Ni antara suasana sahabat. Boleh buat buku ni, benda-benda macam ni. Di antara tanda-tanda kiamat ialah masjid menjadi tempat singgahan. Seorang memberi salam kepada orang yang dia kenal sahaja. Isteri turut sama berbisnes, berniaga bersama suami. Melambungnya mahar dan harga kuda, kemudian menjunam harganya. Yang lain tak mau tengok lagi, nanti dia bahas di tempat lain. Kita nak tengok dua tempat. Yang pertama, mahar menjadi mahal ataupun kos kahwin menjadi mahal, dan harga kuda menjadi mahal. Dua benda yang Nabi nak sebut macam ni. Akan sampai satu zaman kalian akan melihat, ni poin yang ke 66-67 mas kahwin, kos perkahwinan menjadi mahal dan harga kuda menjadi mahal. Sampai satu zaman lagi, yang ni dekat-dekat, yang ni yang pada zaman Nabi Isa, kos kahwin menjadi murah dan harga kuda menjadi murah. Hak menjadi mahal ni berlaku tak ke? Berlaku dah. Kos kahwin. Tuan-tuan, 5,000 boleh kahwin? 5,000 tu tengok rumah tunang baru. 5,000. Kita kadang mengaji, tapi bila anak nak menikah, dia 30,000 anak dia. Belajar tapi orang agama, kan, main kuliah sebagainya. Tak mau ambil juga keberkatan sunnah, kan, 40,000. Sampai menantu tu buat loan. Zaman ni zaman buat loan tak kahwin? Zaman buat loan. La ilaha illallah. Sampai loan 20,000 untuk berkahwin. 30,000 ada tak? 60 pun ada. Bukan 30 Ustaz. Loan 60,000 untuk berkahwin. Dia tunjuk kira, Ustaz, kalau 10 Ustaz, kenuri sebelah perempuan pun tak cukup. Kenuri apa? Dia tak belanja pun dah 13. Okey, untuk Nabi sebut. Nabi kata kalian akan melihat. Nabi sebut sini mahar, kan, tetapi dia hak kos kahwin tu lah. Yang keseluruhan, kalau mahar biasalah, kan. Kos perkahwinan tu yang menyebabkan anak-anak lelaki, remaja, pemuda kita jadi terpaksa lewat, dan terpaksa menangguhkan disebabkan terlampau mahal. Sebab apa? Sebab duk kira kos 4 persalinan, kan, laki 4, perempuan 4. 1,000 tak cukup, 1,000 jadi mahal. Betul, kos hari perkahwinan tu semualah macam-macam, kan. Jadi kita yang belajar ni tengok yang mana yang Nabi redha, yang tu yang kita ikut. Kuda tak payah sembang lah. Kuda ni daripada harga berapa? 4,000 dah boleh dapat. Kuda padi yang pendek tu, yang tak boleh berlari tu, dia bawa berjalan, boleh beli. Ataupun kuda yang elok 5,000 dah boleh dapat. Dan boleh mencecah sehingga berapa, tuan-tuan? Sehingga mencecah 1 juta ringgit. Ya, kuda, harga kuda 6 kaki kot Ustaz, 4 juga kaki dia, tapi dia mahal. Bakar dia susah nak dapat dan sebagainya, kan. Tuan-tuan boleh tengok yang tu, tuan-tuan boleh Google, kan. Boleh Google harga-harga yang dimiliki oleh tu, kan. Banyaklah, dalam Malaysia pun ada, di luar pun ada, jiran pun ada. Kuda mereka mencecah jutaan ringgit, kuda 4 kaki tu. Subhanallah. Satu hari benda tu akan turun dan kemudian tidak akan naik lagi. Ingat, ni tanda kiamat. Satu hari kos kahwin pun semua ni, sampai satu zaman umat Nabi Muhammad juga, selepas dia naik, dia akan turun dan kemudian tak naik dah. Kuda dan juga kos hak kahwin tadi ni. Kemudian tanda yang ke-68, tu dia. Pasar yang banyak dan berdekatan. Yang ni lagilah, kan, lagilah zaman hari ni semua orang dah tengok. Nabi kata nanti pasar akan menjadi dekat. Boleh faham tak hari ni? Allahu Akbar tu, Tesco, Carrefour, apa semua ni,
Satu bangunan tu ada ratusan kedai, bahkan ribuan kedai pun ada yang lebih besar. Jadi dekat. Ada ulama boleh hurai bukan saja berdekatan fizikalnya, tapi kita duduk di rumah pun dah boleh membeli dah. Dia nak Lazada, shop kan, mudah duk mai. Kan, ni semua pelanggan-pelanggan kan ramai di sini. Kan? Senang. Dia bukannya, oh maksudnya ustaz, semua yang Nabi sebut tu kalau kita buat, kita di kalangan yang jahat ke ustaz? Nabi sebut suasana. Ada tanda kiamat yang siapa buat dia di kalangan fasik, dan ada tanda kiamat sekadar Nabi sebut suasana ketika itu. Suasana ketika itu. Contohnya ni. Kan? Contohnya yang ni. Macam contoh tanda kiamat ni sebelum saya lupa saya sebut. Nabi sebut antara tanda kiamat ramai yang mati mengejut. Oh, semua jahat yang mati mengejut no? Bukan semua yang mati mengejut tu jahat, itu suasananya. Nampak tuan-tuan? Begitu. Nah, bukanlah semua yang berlaku kepada dia tanda kiamat tu maka dia fasik, tidak. Bukan begitu. Tidak akan berlaku kiamat sehingga muncul banyak fitnah, banyak pembohongan dan dekatnya pasar. Dekatnya pasar, kedai-kedai menjadi dekat. Pindah muka surat seterusnya.